Hai, salam semua. Selamat datang ke channel Teacher Lu. Tutorial hari ini adalah berkenaan dengan zaman air batu. Dunia merupakan bumi tempat tinggal manusia dan hidupan lain. Bumi mengalami perubahan dan memberi kesan terhadap rupa bentuk fizikal, iklim, cuaca, kehidupan yang ada dan kedalaman lautan. Iklim mempengaruhi perubahan bentuk muka bumi menjadi daratan dan lautan. Daratan terdiri daripada gunung, banjaran dan bukit, tanah pamah, lembah dan sungai. Zaman air batu merupakan garis masa geologi yang menunjukkan suhu bumi menurun. Kutub utara dan kutub selatan diliputi air batu tebal yang dikenali sebagai lapisan ais. Lapisan ais menyebabkan kawasan air batu menjadi luas di kawasan kutub dan pegunungan. Pada akhir zaman air batu, bumi mengalami proses pengglasiran iaitu kecairan air batu. Proses pengglasiran berlaku pada 3 tahap utama iaitu tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga. Tahap zaman air batu terbahagikan kepada zaman Miosen, zaman Pliosen, zaman Pleistosen dan zaman Holosen. Zaman Miosen berlaku sekitar 23 juta hingga 5 juta tahun dahulu. Gunung ganang yang ada pada hari ini telah terbentuk secara fizikal. Haiwan di darat dan di air mula berkembang di bumi. Suhu di bumi panas dan kering. Zaman Pliosen berlaku 5.3 juta hingga 2.6 juta tahun dahulu. Terjadi penyejukan global berbanding zaman Miosen yang lebih panas. Penyebaran besar padang rumput dan savanna. Kehidupan telah berhijrah ke habitat baharu akibat pembentukan daratan. Zaman Pleistosen berlaku sekitar 2.5 juta hingga 10,000 tahun dahulu. Glasier utama telah berlaku sebanyak 11 kali. Manusia telah mengetahui cara membuat api. Manusia telah sampai ke Australia melalui jalan darat dari Asia Tenggara. Zaman Holosen bermula 10,000 tahun dahulu hingga kini. Kehidupan manusia semakin maju. Manusia telah mengetahui cara mendapatkan makanan melalui aktiviti pertanian. Perkembangan tamadun manusia dalam pelbagai segi. Cuba kita lihat garisan masa zaman air batu. Ahli paleontologi berpendapat bahawa kehidupan di bumi bermula semenjak 545 juta tahun dahulu. Kewujudan kehidupan seperti keberbagian spesies binatang berkait rapat dengan perubahan iklim dan peringkat zaman yang dilalui. Ciri-ciri zaman air batu akhir. Ciri fizikal bumi iaitu pembukaan air laut membeku menyebabkan sebahagian besar bumi diliputi salji. Binatang seperti mamut, badak, kuda dan singa tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk. Tumbuhan utama adalah rumput dan tumbuhan renek yang menjala. Ciri-ciri zaman air batu akhir. Manusia tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk. Mereka hidup secara nomad dan memburu binatang. Paras air laut rendah menyebabkan manusia dan binatang bermigrasi. Suhu dunia terlalu sejuk. Dunia dipenuhi oleh salji, terutamanya di kawasan kutub dan benua Eropah. Perubahan zaman air batu akhir. Peningkatan suhu pada zaman air batu akhir menyebabkan glasier dalam menukarkan wajah dan bentuk fizikal bumi. Air batu yang cair dari kawasan tanah tinggi dan gunung membawa bersama-sama batu serta tanah semasa menuruni tanah tinggi. Lebihan air yang dibawa akan melimpahi laut dan kawasan tanah tinggi.
Kesan penting perubahan air batu ialah rupa bentuk fizikal bumi seperti pulau yang mengalami kenaikan paras air laut. Berlaku perubahan paras air laut dengan kedalaman 100 meter. Cairan air batu telah membentuk tasik-tasik air tawar seperti Great Lakes di Kanada dan tasik Tayang Punting di Malaysia. Bentuk saliran sungai berubah kepada bentuk yang ada pada hari ini. Binatang-binatang yang hidup pada zaman Pleistosen telah mengalami kepupusan. Perubahan iklim, manusia terpaksa menyesuaikan aktiviti harian dengan perubahan iklim. Manusia mula berhijrah dari benua Afrika dan mula mendiami benua Eropah yang tidak lagi sejuk. Bumi pula mengalami perubahan iklim daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk. Kesan daripada kegiatan radiasi bumi menyebabkan peningkatan suhu bumi. Antara kesan-kesan zaman air batu akhir kepada Asia Tenggara adalah seperti kenaikan paras air laut di pentas Sunda dan pergerakan manusia di sekitarnya. Sekian, terima kasih. Sekiranya tutorial ini adalah bermanfaat, jangan lupa subscribe channel saya, tekan like dan share. Terima kasih.